Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sadaqallahul azim. Dan apabila kamu telah فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, apabila kamu telah menunaikan dan mengerjakan solat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا, maka hendaklah kamu sentiasa mengingati Allah di dalam keadaan berdiri, وَقُعُودًا, dan dalam keadaan duduk, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, dan ketika kamu berbaring. فَإِذَا مَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, dan apabila kamu merasa tenteram dalam keadaan aman, maka dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Demikianlah firmanullah daripada surah An-Nisa ayat yang ke-103. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Bersyukur sekali lagi pada hari ini dapat kita sambung perbincangan yang telah kita mulakan semalam dalam slot kita Tanyalah Ustaz di TV9 secara langsung daripada Seri Pentas. Ya, jadi kita membicarakan topik sempurnakah solatku. Telah pun saya sebutkan semalam bahawa apa yang akan kita bincangkan adalah di atas dasar nasihat menasihati, bukan bermakna saya lebih tahu daripada tuan-tuan dan puan dan para ilmuwan dan ulama yang berada di luar sana, dan juga kita sama-sama untuk cuba mencari penyelesaian dan juga mencari tips dan formula bagaimanakah kaedah untuk kita menyempurnakan solat. Jadi oleh kerana hari ini hari Sabtu, alhamdulillah ada ramai orang yang hari ini bercuti, ya, berbanding semalam. Kerana semalam hari Jumaat, maka ramai orang sedang bergegas untuk pergi kerja. Saya suka untuk memberi sedikit saja revision apa yang kita telah pun belajar semalam. Yang pertama sekali, kita dah sebutkan tentang kepentingan solat dan kemestian dan mengapa ianya mesti disempurnakan. Maka ini telah pun saya sebutkan beberapa dalil, antaranya yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Perkara pertama yang akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak adalah salat. Apa nama tu? Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Sesiapa yang telah berjaya menyempurnakan, mencantikkan solatnya, maka dia telah pun aflah, menjadi orang yang paling berjaya, paling excel, wa anjah, dan juga paling selamat, kalau kita boleh katakan. Fa in fasadat faqad khaba wa khasar. Siapa yang gagal, yang mencuaikannya, yang membiarkan ia penuh dengan tidak kesempurnaan, maka ia akan menjadi orang yang paling rugi dan paling bermasalah nanti. Maka atas riwayat ini perlu kita menjadi suatu kita punya perhatian perlu kita berikan dengan lebih untuk solat. Kemudian disebutkan juga oleh Nabi SAW, ataupun dalam sebuah hadis, iaitu kana Nabi SAW idza hadabahu amrun shalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan merupakan hadis yang hasan. Iaitulah Nabi SAW kalau ada saja dapat satu perkara yang penting, yang perlukan perhatian lebih, yang perlukan fokus, maka Nabi akan menunaikan solat. Ini bertepatan sangat dengan apa yang Allah ajar kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan solat.
Maka kan itulah dia tuan-tuan, kalau kita nak merasakan ketenangan macam yang diperoleh oleh Nabi, yang mana Nabi pun pernah katakan hubbiba ilayya minad dunya, ataupun dalam riwayat yang lain hubbiba ilayya min dunyakum, aku jatuh hati kepada dunia kamu 3 perkara. Maka yang ketiga Nabi sebut waju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan permata hatiku dan ketenanganku di dalam solat. Jadi itulah juga Nabi pernah kata, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal bin Rabah, segera kamu panggil orang solat, kami nak berehat dengan solat. Maka kalau kita nak tanya orang Islam yang mukmin, yang muttaqin, bilakah mereka berehat-rehat? Maka berehat mereka dan bertenang-tenang mereka adalah dalam solat mereka. Tapi mengapa kita tak dapat hari ini tuan-tuan? Kalau kita tak dapat ni, ya, maka inilah sebabnya kita nak belajar bagaimana nak menyempurnakan. Kita sebut semalam bahawa nak menyempurnakan dia ada 2 aspek yang paling besar. Yang pertama aspek fizikal, iaitulah pergerakan kita mestilah tepat dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, dan juga kita di Malaysia kita ikut pandangan dan ijtihad mazhab Asy-Syafi'i dalam beberapa perkara furu', maka kita mestilah melihat kebenaran ataupun betul-betul adakah kebenaran apa yang kita buat itu bertepatan dengan ijtihad daripada mazhab Syafi'i yang berlandaskan kepada dalil. Itu yang pertama. Selepas tu kita kena bincangkan bab khusyuk. InsyaAllah bab khusyuk tuan-tuan jangan soal hari ini tuan-tuan. Kita bincangkan besok insyaAllah. Hari ini kita nak cuba sedaya upaya nak menghabiskan pergerakan-pergerakan solat yang sepatutnya kita audit, yang kita benar-betulkan. Baik, jadi kalau semalam kita telah pun sampai ke bahagian berdiri dan kita dah sebutkan apabila seseorang itu ingin menyempurnakan solat, maka lebih baik bagi dia sekiranya dia seorang lelaki, iaitulah dia menunaikan solat secara berjamaah. Tafdhul, iaitulah lebih afdal min salatil fadhi bi 70 bi 27 darjah, iaitulah lebih hebat daripada solat seorang diri 27 kali ganda. Baik, jadi bagi wanita tidak ada masalah kerana Nabi pernah menyebutkan solat wanita yang terbaik adalah di rumahnya. Di rumahnya, dalam biliknya di atas tempat tidurnya. Tapi hadis Nabi ni atas tempat tidur ni jangan kita bayangkan katil kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau solat atas katil tu tak balance. Tapi ini nak beritahu zaman Nabi dulu dilembik saja gitu. Dia macam tikar saja. Maka ini menunjukkan bahawa wanita cara perolehan pahala dalam keadaan solat ni berbeza sedikit, iaitulah dia solat di rumah lebih baik daripada solat di masjid dan surau, kecuali kalau ada kuliah ilmu. Kalau ada kuliah ilmu bolehlah pergi ke masjid dan surau, dan itu adalah juga merupakan kebaikan kerana adanya kembar dengan pahala-pahala yang lain. Baik, kemudian kita dah sebut tadi, bila dah pergi ke masjid dan surau pula, bagi lelaki khususnya dan bagi perempuan juga tidak ada perbezaan dalam perkara ini menurut 4 mazhab, termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, iaitulah kaki kena rapat tuan-tuan. Kaki kena rapat. Sebab kalau kaki tak rapat, Nabi SAW dah sebutkan bahawa hati kamu akan berpecah. Maka hati umat Islam hari ini banyak berpecah, berpunca daripada solat kaki tak rapat ke? Taklah semudah itu. Cuma nak sebutkan bila kaki tak rapat tu dia mempunyai 2 tanda. Yang pertama, orang di kawasan tersebut tak berapa banyak ilmu, maka orang tak ada ilmu memang tak dapat bersatu hatinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerana orang di kawasan tersebut kemungkinan besar mereka ini keegoan mereka, egoistik, mereka tak suka kaki mereka sentuh dengan orang. Rasa geli, kaki saya bersih, kaki orang kotor. Padahal orang lain dah ambil wuduk juga tuan-tuan, ya. Maka oleh kerana itu, kita cuba sedaya upaya. Fattaqullah mastata'tum. Cubalah bertakwa kepada Allah sedaya upaya. Rapat sedaya upaya. Kalau tak boleh rapat kaki, rapat bahu. Itulah yang disebutkan oleh para sahabat, kana ahaduna yulziqu mankibuhu bi mankibi sahibi wa qadamuhu bi qadami. Kami diajar oleh Nabi bila solat, bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki. Jadi itu adalah suatu cara, tips yang penting untuk menyempurnakan solat. Walaupun ada orang kata, tapi ustaz, tapi kalau saya buat begini, saya jadi tak khusyuk. Jadi ada, ini sebenarnya was-was daripada syaitan. Syaitan yang cocok-cocok ni tuan-tuan. Dia kata, kamu panas ni, dekat sangat orang sebelah ni, bau badan dia tak elok ni. Jadi inilah dia tuan-tuan, cabaran kita hidup dalam bermasyarakat. Yang kita sebutkan semalam, orang mukmin yang bercampur dengan masyarakat dan mampu sabar di atas perangai, karenah, apa saja, ya, dalam keadaan dia nak membawa kepada Allah, maka itu adalah lebih baik. Wa afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Lebih baik daripada orang mukmin yang tak mampu nak campur dengan manusia, rasakan diri seorang saja eksklusif, dan akhirnya mereka tidak mampu untuk sabar dan tidak mampu untuk bercampur dengan masyarakat. Baik, jadi habis berdiri. Lepas berdiri tuan-tuan, apa yang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan solat? Ini kalau solat fardu mesti berdiri.
kecuali orang uzur. Kita cerita hari ni tuan-tuan, sebab saya dapat juga soalan daripada Facebook, orang tanya tentang kalau orang sakit macam mana. Orang sakit itu saya tak sempat nak cerita tuan-tuan. Saya cerita sikit je, sebab kita nak cerita bagi orang sihat dulu pada hari ni. Kalau orang sakit memang special case. Dia boleh duduk, dia boleh dia boleh sujud tak sentuh dengan tanah. Ini semua special case. Ataupun di Mekah yang tengah sibuk sangat, contohnya tengah sedang melaksanakan ibadah haji, maka tak ada ruang nak sujud, tak ada ruang nak buat sutra. Ini lain cerita. Ini keadaan-keadaan special cases yang susah untuk di luar kuasa kita. Tapi dalam kuasa kita, maka ketika ini kita kena lakukan. Maka kita kena berdiri dan menghadap kiblat. Dan kalau kita sedang bermusafir, tak pasti arah kiblat, kita mesti berusaha. Ini kalau dalam solat fardu. Mesti berusaha, cari kompas ke, tengoklah apa-apa matahari ke, telefon ke, cari orang kampung, mesti. Tapi kalau solat sunat, ada keringanannya. Kerana Nabi SAW pernah solat di atas ala rahilatihi, dan Nabi pernah solat dalam perjalanannya di atas kenderaannya, mutawajjihun ila Khaybar. Dalam keadaan kenderaan itu menghadap ke arah Khaybar. Khaybar ni tuan-tuan menghadap ke Madinah sikit tu. Maka Nabi SAW solat sunat, tapi menghadap ke arah Khaybar di atas kenderaan dan bukan menghadap ke arah Mekah. Ini khas untuk solat sunat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, iaitu apabila fa idza arada al-fariḍah nazala fastaqbala al-qiblah. Apabila Nabi nak solat fardu, Nabi turun daripada kenderaan, Nabi menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau solat fardu, kalau kenderaan itu boleh turun, boleh berhenti, kena berhentikan tuan-tuan. Jadi kalau tak boleh berhenti macam kapal terbang, boleh juga berhenti. Tapi kalau berhenti, dia jatuh masuk alam barzakh terus tuan-tuan. Jadi bahaya sikit. Jadi kalau tak boleh berhenti, tak apa, boleh solat di atas kenderaan tu. Tapi kalau boleh berhenti dan boleh minta driver tu berhentikan, minta terlebih dahulu, maka itu adalah cara nak menyempurnakan solat. Maka kemudian lepas dah selesai benda tu, kita mulalah dengan solat yang pertama ataupun dengan niat yang kita dah sebutkan semalam. Niat dalam hati, adapun lafaz adalah perkara yang bukan ibadah. Dia di luar ibadah. Dia digalakkan dalam mazhab Asy-Syafi'i menurut kitab Mughnil Muhtaj oleh Imam Khatib Asy-Syarbini sebagai orang yang memerlukan, bagi orang yang rasa susah nak hadir hati. Imam An-Nawawi sebut niat mestilah dalam hati serentak ketika mengucapkan Allahu Akbar. Semasa naik cakap Allahu Akbar, maka lafaz Allahu Akbar perlu disempurnakan tuan-tuan. Oh, ini penting. Kalau tersilap sini, bahaya tuan-tuan. Jadi Allahu Akbar itu tu tak boleh panjang, tak boleh Allahu Akbar, tak boleh. Sebab kalau panjang itu tuan-tuan, maka ia akan menyebabkan makna Allah Maha Besar itu telah berubah daripada Allah Maha Besar kepada adakah Allah Maha Besar. Banyak lari dia tuan-tuan. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semasa engkap tu disunatkan angkat tangan. Sunat je. Kalau ada orang tak angkat tangan tu tuan-tuan, biar dia tuan-tuan. Solat dia sah gitu. Tapi kita nak cerita pada hari ini bukan sah batal sebenarnya tuan-tuan. Kita nak cerita macam mana nak dapat markah paling maksimum hari ini. Jadi kita nak buat semua yang sunat ikut kronologi ni, ikut kronologi. So kita angkat Allahu Akbar, angkat tangan tu sunat. Kat mana nak angkat ni tuan-tuan? Paras telinga ke, bawah telinga ke, sentuh anak telinga ke, semuanya boleh berlaku tuan-tuan. Kalau ikut daripada hadis, ada ikhtilaf, perbezaan ijtihad para ulama. Sebab Nabi pernah disebut dalam satu nas, iaitu wasaffahuma hiyala udhunai. Nabi pernah selaringkan dengan telinganya. Bila Nabi selari dengan telinga, maka para ulama bincang, yang selari dengan telinga ni bermula daripada hujung jari ataupun telapak tangan. Ke sini pun, kalau macam ni kan, kalau macam ni lah kita, okay, kita ambil sini. Sini pun selari kan. Ke sini pun masih selari lagi. Sini pun tengah-tengah pun masih selari. Maka oleh kerana itu, dia terbuka. Dan Nabi SAW tidak memberikan spesifikasi yang sangat detail, menyebabkan oleh kerana itu kita boleh mengambil sama ada yang diajar kebanyakan dalam mazhab Syafi'i, kita begini, tapi ingat dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab lain, telapak tangan kena menghala ke arah kiblat, bukan macam ni. Jadi kita tak nak Allahu Akbar, ini orang kata Ultraman tuan-tuan. Jadi kita macam ni, macam ni. Jadi kena paras bahu, ada yang Nabi sebut paras bahu, ada yang kata paras telinga. Jadi kedua-duanya diharuskan. Yang penting lafaz Allahu Akbar adalah rukun. Jadi kita kembali lagi selepas ni tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, sama-sama kita menyambung bersama-sama dalam kuliah ilmu kita di rancangan Tanyalah Ustaz di TV9, membicarakan persoalan sempurnakah
solatku. Lalu sebelum kita pergi kepada soalan-soalan yang dihantar melalui email, jadi kita pergi sikit kepada perbincangan-perbincangan yang kita sebutkan tadi. Jadi di tangan saya ni ada buku yang saya ada sebutkan juga dalam buku ini. Buku ni buku saya lah tuan-tuan. Tapi bukan nak promosi, cuma nak tahu, nak beritahu saya pun tak ngapal semuanya. Ya. Lalu juga disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis oleh Ibnu Umar, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi, ya, ataupun mankibihi idza iftataha salah. Ini adalah dalil yang lain daripada hadis sahih Muslim yang mana disebutkan bahawa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ke paras bahu. Jadi itu nak sebutkan tadi, sunat diangkat tangan. Tapi jangan bergaduh lah, nak angkat ke paras telinga ke, nak angkat paras bahu ke, tak ada masalah. Dan kita nak sempurna, buatlah mana-mana di antaranya, asalkan tadi kita dah sebut adakan dalil dan dalam mazhab Syafi'i sampai ke paras telinga, tapi kena ingat telapak tangan menghadap ke hadapan. Ya. Baik, jadi sekarang kita pergi kepada beberapa soalan email. Yang pertama daripada Nurim Kamin, ya, berkaitan dengan penghadang, iaitulah sutra. Sutra semalam kita dah sebutkan, yang Ustaz sebut, yang sudah jelaskan. Bagaimana dengan situasi apabila kita solat di surau pusat membeli belah, yang mana suraunya agak sempit dan ramai orang menunggu giliran solat? Adakah tidak dibenarkan juga melintas di hadapan orang yang sedang solat? Dalam masa yang sama ramai orang menunggu untuk solat. Baik, dalam keadaan ini, yang pertama sekali kita kena faham bahawa kalau kita solat berjamaah, maka tidak perlu ada sutra di hadapan makmum. Sutra kalau solat berjamaah di hadapan imam saja. Makmum ni dah kira automatik ditumpang imam punya sutra, maka dia dapat pahala gitu. Ada juga sutra ni pula dia ada banyak macam bentuk. Dia bukan mesti letak barang. Sejadah pun cukup dah sebenarnya. Tetapi sejadah ni dia tak boleh memberi objektif, mensampaikan objektif sutra kalau ramai sangat orang. Sebab sutra ni dia punya objektif ni nak bagi orang nampak ini adalah kita punya kawasan border, jangan lalu. Jadi oleh kerana itu kalau ada sejadah sudah boleh. Tapi disebut ini sempit, orang nak lalu boleh mesti tahan ke? Maka kalau orang memang kita nampak orang kalau kita tahan dia tak boleh lalu, kita terpaksa lepaskan, kerana pada ketika itu mereka nak keluar dan ada jemaah baru nak masuk, maka keadaan dia berlaku begitu. Ya. Tetapi yang paling kita perlu jaga sebaiknya adalah kita tetap perlu menahan orang lalu di hadapan kita berdasarkan kepada apa yang Nabi sebut. Ini bukan saya sebut tuan-tuan, iaitulah idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Ini jadi bagi orang yang sedang solat kena faham ini. Iaitulah Nabi mengatakan apabila seorang kamu solat dan kamu dah buat sutra ataupun tu imam dah ada sutra, fa arada ahadun, ada orang nak lalu di depan kamu, kebetulan kamu sedang solat, imam dah habis, kamu tengah sambung solat, ya, kamu masbuk sebagai contoh, ada orang nak lalu, hendaklah kamu tahan dia, tolak dia. Kalau dia degil, lawan dia. Tapi jangan pula bergaduh, tumbuk, tampar pula. Ya? Kita tahan, dia tegah, kuat sikit tangan tu. Kenapa? Kerana Nabi kata kalau dia nak lalu juga, fa innama huwa syaitan. Orang yang nak lalu depan orang solat ni, syaitan. Oh, itu bahaya tuan-tuan. Kita tak mau jadi syaitan, jangan lalu depan orang solat. Jadi itu jawapan saya tadi. Masih perlu dan masih perlu buat, tetapi kita perlu memahami keadaan. Kalau di sebelah tepi itu memang dah sempit sangat, maka pada ketika itu jadi rukhsah macam yang kita sebutkan semalam. Kalau ada orang solat depan pintu, orang semua nak keluar, maka kita tidak boleh membenarkan orang tidak keluar. Ya. Soalan yang kedua, daripada mobile income. Oh, ini memang hebat ni, ya. Daripada Hairi Johor Bahru, email ni mobile income. Saya ingin bertanya, adakah diterima solat yang kita lakukan jika kita tidak khusyuk semasa solat dengan fikiran kita terfikir akan hal-hal lain? Soalan kedua, bagaimana cara nak menjadikan kita khusyuk? Nak menjadikan kita khusyuk ni saya pergi besok insya-Allah. Jadi adakah solat kita tidak diterima kalau kita berfikir tentang macam-macam perkara lain? Maka ini jawapan dia ada Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumnuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'aha thuluthuha nusfuha. Itu maksud dia. Seseorang kamu beransur daripada solatnya dan dituliskan baginya pahala 1/10 daripada pahala solatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Dan disebut dalam satu riwayat lain ala qadri ma aqila min, di atas kadar khusyuknya dia. Lalu maknanya solat kita diterima, sahnya sah.
ya, maka kita telah pun melaksanakan obligation kita, kewajipan kita pada hari tersebut. Tetapi dari sudut penerimaan Allah itu, dia bergantung kepada aspek sempurna yang kedua, iaitulah tahap mana khusyuk kita. Dari sudut rukun dan zahirnya telah diterima, tapi inilah sebab kita kena masuk dalam perbincangan kita juga besok, insya-Allah. Ya, jadi ini adalah pahala kita bergantung kepada sejauh mana kita sedar dan kekhusyukan kita. Soalan yang ketiga, apa nama tu, Ustaz, ketika saya solat, anak kecil saya yang berusia 1,5 tahun datang berdiri di hadapan saya di atas sejadah, maknanya dalam kawasan sutra lah ni, bolehkah saya mengubah kedudukan saya dengan membuat 3 langkah ke kanan atau ke kiri? Minta penjelasan daripada saudara Nizar Osman. Jadi jawapan kepada soalan ini ada berlaku pada Nabi SAW. Dalam kitab Zadul Ma'ad ada disebutkan bahawa Nabi SAW sedang solat menghadap dinding. Tiba-tiba ada kambing nak lalu depan Nabi. Maka Nabi tak buat tangan macam ni sebab kambing tak faham nanti dijilat pula tangan Nabi. Maka Nabi tak buat. So Nabi buat apa? Nabi bergerak ke depan. Nabi bergerak ke depan. Tapi kambing tu tak puas hati, dia nak lalu juga. Maka Nabi ke depan lagi, disebutkan sampai dada Nabi dengan dinding tu rapat. Barulah kambing tu menyerahkanlah lalu kat belakang. Jadi ini satu petunjuk bahawa kalau benda yang nak lalu ataupun apa saja yang nak lalu depan kita itu benda yang tak boleh memahami, contoh kucing, apa nama dia, mana faham tak payah pakai kaki halau dia, tak payah, tuan-tuan. Memang betul kita kena bergerak ke kanan atau ke kiri. 3 langkah ke kanan ke kiri boleh, tetapi kena ingat dalam mazhab Syafi'i tak boleh bergerak 3 kali pergerakan besar berturut-turut. Ingat, pergerakan besar. Pergerakan besar ni adalah lengan, adalah kaki, ya, adapun mata, biji mata bergoyang, rambut bergoyang, hidung bergoyang, mulut bergoyang, telinga bergoyang, tu tak ada apa masalah, tuan-tuan, janganlah salah faham, ya. Maka oleh kerana itu 3 kali pula berturut-turut. Maka kalau tuan-tuan bergerak katalah macam ni, tuan-tuan bergerak satu, bergerak ke depan satu, bergerak ke depan satu tapak, di kiri satu lah. Tuan-tuan ikut follow up pula dengan kaki ke belakang, pop, maka di 2 lah. Tapi kalau tuan-tuan berhenti sekejap, katalah bergerak 1, 2, berhenti. Lepas tu 1, 2, berhenti. Maknanya 1, 2, 1, 2 je. Sebab dalam mazhab Syafi'i yang boleh membatalkan adalah 3 kali berturut-turut. Lalu kalau kita 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. Maknanya 1, 2, tak lebih daripada 3. Maknanya kalau 1, 2, 1, 2 boleh sampai jalan kaki, dari Kuala Lumpur sampai Kedah boleh sampai. Sampai Kedah tu boleh sampai. Tapi tak batal solat lagi. Tapi jangan buat, tuan-tuan. Bahaya. Tapi kita nak sebutkan, itu maknanya reset kosong. Jalan, reset kosong. Jalan, reset kosong. Jadi barulah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mazhab Syafi'i sebenarnya menyuruh perkara ini dan berisytihat tentang perkara ini kerana adanya tamak ninah. Tamak ninah ni iaitulah berhenti dalam keadaan disebutkan dalam sebuah athar daripada Sa'id Ibn Musayyib, iaitulah lau khasha'al qalb la khasha'ati jawarihu. Kalaulah hati itu khusyuk, anggota pun khusyuk. Jadi kalau asyik bergerak, betulkan janggut, betulkan jubah, betulkan serban, angkat telefon, hello kejap aku tengah solat, maka habis, tuan-tuan. Tak boleh jadi, ya. Okey, jadi oleh kerana itu kita nak beritahu boleh bergerak tadi walaupun 3 kali langkah ke kanan dan ke kiri. Kemudian, salam Ustaz, nama saya Ar-Raja Ata'illah. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, bolehkah kedua pergelangan tangan perempuan ni nampak ketika solat disebabkan tidak memakai telekung, hanya memakai pakaian yang menutup aurat saja? Baik, jadi kalau pergelangan lengan sedikit sini, maka bagi perempuan ia boleh dilihat semasa solat agak sikit saja, maka itu adalah dikira aurat mukhaffafah yang telah kita sebutkan semalam. Kalau ada terkeluar sikit yang kita tak perasan, yang ini pun susah sangat nak dikawal, maka ketika itu sah salatnya. Tetapi kita nak bincang bukan sah saja, tuan-tuan. Kita tak nak sah saja, sah ni saja dia cukup makan je. Kita nak lebih lagi, maka sebab itulah kita kalau boleh ada pakai stokin tangan ke apa nama dia, itu lebih baik. Sebab kalau baju ni dia longgar sikit, stokin tangan tu dia lebih melekat dan lebih menjaga aurat, insya-Allah. Ya. Kemudian yang seterusnya, saya nak tanya sama ada sah atau tak solat saya. Saya sembahyang, masa sembahyang asyik keluar angin. Mak kawan saya bagi tahu yang solat saya sah sebab itu penyakit. Tiap-tiap kali solat keluar angin. Ada 2 atau 3 kali ambil solat sebab was-was. Jadi macam mana tu? Baik, jadi tentang angin semasa solat ni ataupun dalam bahasa yang standardnya kentut, tuan-tuan, okey, keluar angin atau bahasa standardnya kentut. Adakah sah solat kita? Sudah tentulah tidak sah bagi orang yang biasa.
ya, bagi orang yang biasa. Tapi ingat kalau was-was, rasa-rasa keluar angin ke tak keluar angin, rasa keluar angin ke tak keluar. Orang solat ingat Allah, dia ingat keluar angin ke tak keluar angin. Ini Allah SWT kata wa aqimis salata li dzikri. Dirikan solat untuk ingat aku, bukan untuk ingat keluar angin tak keluar angin. Maka sebab itulah Nabi sebut dalam satu hadis, la wudu'a illa min khauf min sautin aw rih. Tidak perlu kamu ambil wuduk balik, tidak batal wuduk kamu, kecualilah apabila ada kamu dengar bunyi atau betul-betul angin itu keluar dengan confirm. Okey, jadi kalau tak confirm, ingat-ingat lupa, itu syaitan punya waswas duk masuk dalam kepala kita supaya kita tidak khusyuk dalam solat. Kalau ada, ignore saja tuan-tuan. Tapi kalau betul-betul memang keluar angin, memang bau pula keluar lepas tu, ya. Kemudian ada pula bunyi, ya, bunyi yang boleh tahan juga bunyi dia, maka pada ketika itu tuan-tuan memang batal lah. Tapi kalau disebut di sini ada penyakit. Kalau penyakit ni dia memang betul ada special case. Macamlah salasil baul, iaitulah penyakit orang kencing tak lawas. Dia bergerak sikit saja terkeluar sikit air kencing. Bergerak sikit saja terkeluar air kencing. Maka ini dia kira macam perempuan istihadah. Perempuan yang darah kotor, bukan darah haid, dia haid tak payah sembahyang, darah istihadah dia kena solat. Maka masa nak solat tu dia kena ambil wuduk, dia kena bersihkan habis-habis. Lepas tu solat, apa saja yang terkeluar dikira diampunkan. Begitu jugalah orang yang terkeluar angin. Bagi perempuan biasanya terkeluar angin kat depan, dekat belakang dia tak keluar, kat depan dia keluar, dia tak boleh kawal langsung. Maka itu juga kalau dia dah sebagai satu penyakit, maka pada ketika itu dia dimaafkan dan perlulah dia ambil wuduk kalau nak solat apa selepas itu. Jadi insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, sama-sama lagi kita dapat duduk dan berbincang dalam rancangan Tanyalah Ustaz di TV9, berbincang perkara sempurnakah solatku. Jadi kita bersiaran secara langsung dan bolehlah tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan sekarang ni boleh menghubungi studio. Ya, jadi saya rasa telah pun dimasukkan nombor sebelum ini ataupun email, ya. Baik, jadi sekarang kita sambung macam mana kita nak sempurnakan fizikal tadi ni. Jadi telah pun kita berdiri tadi dah angkat tangan tu sunat saja kita tahu, tapi rukunnya Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar tu disebut, masa itulah niat dalam hati. Tapi ada orang tanya, masa Allahu Akbar tu nak Allah Maha Besar ke nak niat? Jadi jawapannya niat dulu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pilihan mana dulu, niat dulu. Maka niat tu maknanya solat zuhur dan seumpamanya kerana Allah SWT 4 rakaat seumpamanya, itu yang masuk terlebih dahulu dalam hati kita. Selepas tu boleh Allahu Akbar. Sebab kalau Allahu Akbar kita sedar Allah Maha Besar tanpa niat, dia tak jadi takbiratul ihram, dia jadi zikir biasa. Baik, lepas tu habis kita angkat tangan tuan-tuan, kita perlu letaklah tangan kanan di atas tangan kiri. Ini namanya bersedakap lah kot dalam bahasa Melayu, ya. Jadi ini pun adalah sunat. Hukum dia sunat, digalakkan. Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, maka baca macam mana cara kita nak letak tangan kanan di atas tangan kiri ini, iaitulah Nabi akan meletakkan tangan, thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Nabi akan angkat telapak tangan ni, telapak tangan kita ni, telapak tangan kanan di atas belakang telapak tangan kiri. Ini telapak tangan kiri ni belakang dia. Jadi gini kan, letak ni, letak atas ni. Kemudian al-warusghi was-sa'id, dan jari-jari kita ni akan kena rusri. Rusri ni tuan-tuan tempat jam saya tuan-tuan ni. Ni sendi kita ni. Sendi dan sa'id dia mula pada sendi ni sampailah ke lengan ni. So jadi kita pegang gini. Letak gini, letak gini. Lepas tu letaklah, sekejap lagi kita bincang kat mana nak letak ni, ya. Maka ini letak sini. Jadi kalau janganlah kita pegang macam ni tuan-tuan. Ini boleh, taklah batal. Tapi kita nak cerita tadi, nak belajarkan, nak ikut hadis Nabi betul-betul, nak ikut sempurna, maka letaklah sini. Begini tuan-tuan, gini. Sama ada berapa jari pun tak apa. Baik. Ini adalah hadis daripada Abu Daud. Kemudian lepas tu kita nak letakkan di salah satu bahagian pada badan kita. Tak sini ke, sini ke, sini ke. Maka dalam mazhab Syafi'i kita letak di bawah dada, di atas, sebelah atas pusat. Begini, tengah-tengah. Tak payah kesengit-sengit ni, tengah ni. Sengit-sengit ni ada juga pandangan, tapi mengikut Syekh Atiyah Saqar, Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar, dia kata almarhum lah, dia kata tak kuat. Pandangan tak kat jantung ni, tak kuat hati ni. Letak tengah cukup dah tuan-tuan. Jadi kita ada pemanggil kita yang pertama. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Rosna. Saya nak tanya Ustaz, semasa solat saya batuk ataupun bersin lah lebih daripada 3 kali. Tapi saya kontrol lah, macam kepala saya tak pergi goyang sangat kan. Saya nak tanya Ustaz, sah atau tak sah? Sampai kadang daripada rakaat pertama, habis saya bangun sampai rakaat kedua pun saya masih batuk lagi. Nak tanya tu Ustaz, okay. Sah atau tak sah sembahyang? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, soalan tentang batuk dan bersin. Bersin kita dah sebutkan semalam, memang tidak ada masalah. Wal atashu minallah. Bersin itu datang daripada Allah. Malah para ulama bincang, boleh tak lepas kita bersin kita ucap alhamdulillah? Boleh?
Tak ada masalah. Sebab alhamdulillah itu termasuk dalam perkataan yang dibenarkan untuk kita ungkapkan semasa solat. Baik, jadi batuk tadi ni sebab orang tak sihat. Maka dia tak boleh nak kontrol batuk. Maka oleh kerana itu, batuknya di kepala dia terangguk-angguk. Maka ini adalah pergerakan kecil. Dan khususnya pula bukan disengajakan. Kalau dia tak batuk sahaja begini-gini. Ada juga orang lagu tu. Baca Fatihah, dia khusyuk sangat gini. Giling-giling kepala lagi tu tuan-tuan. Jadi itu mungkin ada masalah lah. Tapi itu pun sebenarnya bukan satu anggota yang besar. Maka ketika itu tidak ada persoalan tentang sah batal di situ, cuma sempurna tak sempurna sahaja. Jadi oleh kerana itu jawapan straight forward kepada para saudara tadi, tidak batal, sah dan boleh teruskan solat. Baik. Kemudian kita sambung lagi kita punya bincangan. Tangan bersedekap tadi dalam mazhab Syafi'i letak di bawah dada di sebelah atas pusat. Baru kita nak sembang dah ada orang call lagi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya, jika nak mengelokkan atau nak memikirkan solat, nak memperbaiki solat sekadar yang mampu dan tahu, kadang-kadang bila solat rasa-rasanya hati itu berkata, setelah menunaikan dan ketika berdoa ataupun merenung dan berfikir akan solat-solat yang lalu, selalu menitiskan air mata, dikhawatiri bagaimanakah solatku. Itu dia Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sekiranya kita merasa bimbang solat kita dari sudut kesempurnaan, maka kan itulah tuan-tuan kita perlukan pengajian yang lebih khusus. Belilah buku-buku, hadirlah mana-mana, mintalah mana-mana ilmuwan untuk memberikan pengajaran secara khusus tentang solat ni. Sebab biasanya orang nak ajar solat ni untuk budak-budak, kanak-kanak je orang kata. Padahal orang dewasa pun nak buat audit juga kan. Jadi ada pun dari sudut rasa tak sempurna, bagaimana nak menyempurnakan, telah pun diajar oleh Nabi SAW, yang mana Nabi kata dalam sebuah hadis, maka solat adalah perkara pertama yang akan ditanya. Kita dah sebut semalam kan, iaitu inna awwalu ma yuhasabun nasu bil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah SWT adalah solat. Yang selepas itu apa lagi? Selepas itu disebutkan dalam hadis ini, apabila solat fardu itu telah ditanya, kemudian dia tanya hal min tatawwu', ada tak solat sunat? Jadi kalau kita rasa solat fardu kita ada masalah, kita rasa tak cukup mantap lagi, banyakkan solat sunat tuan-tuan. Banyakkan solat sunat. Maka solat sunat inilah dia akan menampung ke solat fardu punya solat fardu kita punya kecacatan dan kelemahan, dan dengan itu kemudian sangka baik dengan Allah SWT. Dalam hadis qudsi Allah SWT ada menyebutkan, inni ala zanni abdi bi, aku berada di atas sangkaan hamba-hambaku dengan aku. Maka kalau hamba-ku meyakini aku akan menerima solatnya setelah dia berusaha sedaya upaya, mencari ilmu sedaya upaya, maka insya-Allah Allah SWT itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ya. Baik, jadi sekarang kita pergi balik kepada perbincangan kita, dalil bersedekap tangan. Kita dah bincangkan bersedekap tadi di mana nak letak, dan jangan bergaduh. Kalau ada orang nampak dekat Masjidil Haram ataupun masjid-masjid international, dia angkat Allahu Akbar, letak lurus saja, pun sah juga tuan-tuan. Tapi kita nak cerita daripada banyak-banyak dalil, memang banyak dalil yang menyebut Nabi akan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini adalah satu pergerakan yang memang sangat membezakan di antara seorang berdiri biasa dan seorang yang sedang solat. Maka pada ketika itu kita kena baca yang rukun yang keseluruhnya, iaitulah kita kena membaca Al-Fatihah. Tapi kalau nak pahala lebih sikit, baca doa iftitah dulu. Doa iftitah hukumnya sunat dan menambahkan pahala, dan cubalah faham isinya. Contohnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, aku menghadapkan wajahku kepada pemilik petala langit dan bumi. Tuan-tuan tak terasa apa-apa ke? Kita bila berhadapan dengan sultan, berhadapan dengan perdana menteri, berhadapan dengan presiden, berhadapan dengan CEO, kita rasa hebat orang kat depan ni kan, kerana dia miliki kuasa, dia miliki sesuatu say untuk beritahu ini atau itu. Tapi sedarkah kita bila kita solat, kita sedang berhadapan direct kepada segala maharaja, iaitulah Allah SWT yang memiliki petala langit dan petala bumi. Maka ketika itu kita akan rasa kecil dan kerdil. Begitu perlu kita lakukan. Kemudian selepas itu kita baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang bermazhab Syafi'i, kita disunatkan pada pembacaan yang pertama baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian kita baca bismillah, kemudian kita bacalah Al-Fatihah. Kalau solat yang perlu baca kuat, baca kuat. Kalau solat bagi wanita tak perlu baca kuat sangat. Jadi nak berbisik boleh ke? Ada berbisik ni khilaf tuan-tuan, khilaf. Sebab ada setengahnya kata berbisik ni sudah mencukupi. Macam alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dah.
Tapi ada setengahnya mengatakan kalau kita nak sempurnakan, kalau berbisik itu kita tak boleh sempurnakan makhraj huruf. Maka sebab itulah mereka kata kena baca juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena keluar juga, bukan berbisik, supaya makhraj huruf tu boleh sempurna. Tapi bergantunglah. Mungkin sebahagian orang walaupun dia baca berbisik, dia boleh juga sempurnakan makhraj huruf. Maka fabiha wa ni'mah, teruskan, ya. Cuma kalau kita bimbang, kalau kita tak boleh nak kontrol suara, boleh ganggu orang sebelah-sebelah kita, maka itu barulah kita terpaksa mencari satu perbuatan, satu amalan yang lebih kurang mudarat, iaitu baca berbisik tadi itu. Maka tidak ada banyak sangat masalah boleh batal solat, tidak. Sebab tapi kena baca, kena keluarlah, kena sebut dengan lidah. Sebab ini rukun fi'l, rukun qauli. Rukun qauli dia kena sebut. Rukun qauli ada, rukun qauli rukun bacaan dalam solat, Al-Fatihah, takbiratul ihram, tak boleh dalam hati je. Oh, senyap je, tak boleh. Dia kena Allahu Akbar. Rukun takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah, ya. Yang kedua Fatihah. Kemudian yang ketiga iaitu tasyahud akhir. Yang keempat salam. Assalamualaikum. Tak boleh senyap je. Paling kanan senyap. Apa hal ni? Assalamualaikum. Adapun sami Allahu liman hamidah ataupun Rabbana lakal hamd ataupun Allahu Akbar, itu semua sunat. Itu kalau nak senyap baca dalam hati pun tak apa, tapi kita nak semua baca keluar jugalah sepatutnya, tapi tak kuat pun tak apa. Jadi itu adalah rukun qauli. Baik, sekarang kita pergi kepada bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ni kalau kita jadi makmum, maka disebutkan oleh banyak dalam mazhab Syafi'i, setiap rakaat kena baca. Sebab dalam satu hadis, if'al dzalika fi kulli raka'ah, Nabi ajar kepada seorang lelaki yang solatnya teruk, Nabi habis solat, Nabi kata ulang balik, dan Nabi kata baca Fatihah, dan if'al dzalika fi kulli raka'ah, Nabi kata buat macam daripada angkat takbir, kemudian rukuk sujud, Nabi kata buat dia pada setiap rakaat. Maka pada pandangan ijtihad mazhab Syafi'i, bacaan Fatihah mesti dibuat walaupun jadi makmum. Walaupun ada pandangan mazhab lain tak perlu baca Fatihah di belakang imam, kerana mereka berpegang kepada satu hadis, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Sesiapa yang ada imam, bacaan imam adalah merupakan bacaannya. Tapi kita nak bagi faham, dalam mazhab Syafi'i mereka telah berijtihad, yang mana mereka mengatakan adanya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan ada exceptions, yang mana exception ini menjadikan kita perlu membaca Fatihah walaupun kita berada di belakang imam. Sebagai contohnya yang saya nyatakan dalam buku saya sekarang, tuan, buku saya lagi, jadi apa nak buat, dan ini saya tulis, tuan-tuan, saya kumpulkan, jadi usaha ni kita sama-sama kongsikan. Iaitulah Nabi SAW pernah menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kata Nabi berkata la yaqra'anna ahadun minkum syai'a minal Quran idza jahartu bil qira'ah illa bi umil Quran. Nabi kata pada para sahabat, jangan kamu baca di belakang aku dengan kuat-kuat kecuali satu je kamu boleh baca, Ummul Quran. Iaitulah bila aku tengah baca surah, kamu boleh baca Ummul Quran dan boleh khatam dan selamatkan dia. Okay, jadi kita ada pemanggil. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Sabah al-khair. Sabah nur. Masya-Allah, barakallah. Saya ada satu soalan. Sila. Nak tanya kepada Ustaz. Yang ni hari ni Ustaz, banyak orang duk dye rambut ni pakai warna hitam. Dye rambut? Sedangkan dan bagi hitam rambut lah. Dan dia dye warna hitam. Dia pakai, dia kata ada black henna. Black henna ni boleh pakai kunun, pakai kalau ni dibolehkan. Sedangkan kita tahu Ustaz pun tahu dalam hadis Nabi ada yang mengatakan Rasulullah jadi ditunjuk oleh seorang sahabat minta dihitamkan rambut. Nabi kata tak boleh. Nabi kata tak boleh warna hitam. Tapi hari ni banyak orang duk pakai warna hitam. Kemudian dia ambil wudu. Kemudian duk mandi junub. Mandi junub ambil wudu. Macam mana Ustaz semayang dia? Okey. Kadang-kadang ada pengacara TV pun, saya tak mahu sebut nama. Okey, so jadi soalan tentang dye rambut. Dye rambut dengan warna hitam adalah ditegah oleh betul, memang ditegah oleh Nabi SAW sebab dia ada unsur penipuan. So jadi kalau rambut kita putih, handsome tu tuan-tuan. Jadi memang mengingatkan kita kepada alam yang lebih kekal, iaitu alam akhirat. Maka kita jangan dye rambut dengan warna hitam. Tapi kalau nak dye warna merah, bukan kerana nak tiru artis barat, tetapi kerana menggunakan warna asal inai, maka hukumnya diharuskan. Hukumnya diharuskan. Tetapi dibincangkan tadi, dia dye rambut kemudian ambil wuduk, sah ke wuduk dia? Yang ini nak kena go into detail, tuan-tuan. Adakah dye itu jenis yang berminyak yang menghalang air untuk sampai ke kepala? Sebab rambut
tidaklah perlu kita wudukkan. Kita nak wuduk, kita sapu kepala. Tapi adakah rambut bila kita pakai dye dekat rambut tu menyebabkan dye tu menjadikan rambut kita macam plastik? Tak ada tuan-tuan, sampai juga ke akar rambut tu. Maka oleh kerana tu saya nak beritahu, kalau dari sudut wuduk yang diisaukan, saya yakin wuduknya sah kerana sampai di sebahagian kepala. Cuma ada bahan tak suci dalam dye tu, itu saya tak tahu. Kalau ada bahan tak suci, maka dia sentiasa menanggung najis, solatnya boleh menjadi masalah. So jadi nasihat saya, siapa saja nak dye rambut dia warna apa-apa sekalipun, ya, dan bukan kerana nak beli ubarat, tapi kerana nak mengikut sunnah, iaitu mewarnakan rambut, maka boleh, tetapi dengan syarat pastikan kehalalannya dan tidak ada kenajisan yang di dalamnya. Baik, jadi saya rasa kita berhenti sebentar pada ketika ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di blok yang terakhir selepas ini, insyaAllah. Alhamdulillah, sama-sama lagi kita di rancangan Tanyalah Ustaz di TV 9 membicarakan persoalan sempurnakah solatku. Jadi Alhamdulillah kita sambung sikit lagi tuan-tuan dalam masa yang berbaki ini, iaitulah tadi kita dah bicarakan persoalan kita baca Fatihah. Okey, lepas baca Fatihah kita disunatkan membaca surah kalau kita solat seorang diri atau kita menjadi seorang imam, ya. Maka lepas baca surah itu bolehlah, dan Nabi kata kalau kita solat seorang diri, bacalah sepanjang mana pun kamu nak. Tapi kalau kamu jadi imam, falyukhaffif, hendaklah kamu ringankan bacaan. Baik, kemudian lepas tu kita pun dah habis, kita pun rukuk. Allahu Akbar, kita rukuk. Bila kita rukuk ni tuan-tuan, yang pertama sekali kita punya belakang tu, belakang kita tu hendaklah dia kalau boleh sedaya upaya 90 darjah lagu ni, jadi 90 darjah lagu tu. Jadi sampai disebutkan dalam satu hadis, kalau letak air dalam cawan dekat betul-betul tulang belakang kita, air itu akan tidak menggelincir, tumpah. Jadi itu dia punya cara dia, dan perlu kita tamakninah berada dalam keadaan tersebut dalam suatu tempoh, iaitulah sekadar membaca subhana rabbiyal azim, ya. Baik, semasa kita rukuk ni tuan-tuan, kepala kita pula kita tegakkan saja, kita tengok tempat sujud. Ini digalakkan dan diarahkan dalam mazhab Syafi'i punya ijtihad, yang mana Nabi SAW dalam hadis sahih, inna Nabi SAW lam yashkhus ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Nabi tak tunduk, masa kita rukuk tu tak tunduk, tak dongak, maka tegak saja, pandang tempat sujud. Dan dalam pandangan mazhab Hanafi boleh juga pandang selain daripada tempat sujud, nak pandang kaki pun boleh, tapi dengan syarat janganlah sibuk terganggu dengan melihat kuku kaki kita. Alamak, terlupa nak ketip pula kan. Ataupun kalau solat jemaah jangan tengok kaki orang pula. Wuduh kaki orang ni jangan. Tengok kaki sendiri sudah, ataupun tengok tempat sujud sudah. Jadi itu dia. Kemudian dalam rukuk tuan-tuan, tak dibenarkan untuk kita membaca Al-Quran, dan tak dibenarkan pada kita untuk berdoa. Maka kita perlulah baca subhana rabbiyal a'la, sekadar itu saja. Kalau imam lama sangat rukuk dia, baca itu saja. Jangan imam ni lama baca ayat kursi lah pula, jangan. Kemudian selepas rukuk, ada rukuk penting tuan, dan tak boleh rukuk pada manusia. Lepas kita rukuk, kita pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Maka pada ketika itu kita kena berada dalam keadaan i'tidal beberapa ketika. Berdiri sebentar, tangan kat bawah. Ada juga orang dia i'tidal, dia letak tangan sini balik. Tapi tak apa tuan-tuan, tangan tegak itu lebih banyak pandangan ulama'nya. Kemudian setelah tu kita pun turun rukuk, turun sujud. Bila turun sujud ni, kita nak letak tangan dulu ke lutut dulu tuan-tuan? Yang nak turun tu, lutut dulu ke tangan dulu? Ada khilaf di kalangan ulama'. Ada sebahagian kata turun tangan dulu, sebahagian kata turun lutut dulu. Mereka kesimpulan kita, yang pertama, kedua-duanya mempunyai nas yang sahih, dan jangan bergaduh. Yang penting Nabi SAW sebut, jangan kamu turun, iaitu fala yabruk kama yabrukal ba'ir. Jangan kamu fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan kamu turun macam unta turun. Maka saya ada video unta turun tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan tengok dekat YouTube. Tuan-tuan akan dapati unta ni dia turun bagaimana dulu tuan-tuan? Dia tak ada tangan. Dia ada bahagian depan, ada bahagian belakang. Dia ada 4 kaki kan? Dia akan turun bahagian depan dulu. Dia akan patahkan kaki ke depan dia, pop, atau bola belakang itu, pum, lagu tu. Maka oleh kerana itu, kalau ikut daripada hadis-hadis, jangan sama dengan macam unta. Maka dan inilah sebabnya Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan juga banyak ulama mazhab lain, termasuk dalam mazhab Syafi'i dan 3 mazhab lain, mengatakan turun lutut dulu. Kita turun tu, lutut landing dulu, kecuali orang bagi sakit lutut. Orang sakit tuan-tuan, nak turun punggung dulu pun tak apa tuan-tuan. Nak turun kepala dulu pun boleh. Sebab dia sakit. Cerita lain. Kita cerita orang sihat. Orang sihat turun lutut dulu. Baik, lutut dulu. Tapi kalau tuan-tuan tiba-tiba baca-baca hadis rasa saya lebih yakin pandangan turun tangan dulu, nampak hadis lagi kuat, silakan, tak ada masalah. Yang kamu yakin, lagi banyak kamu kaji, lagi banyak pahala. Kalau macam mana Ustaz, dia kata saya yakin dua-dua saya yakin. Turun lutut hadis saya yakin, turun tangan pun tak apa. Rakaat pertama turun lutut, rakaat kedua turun tangan, tak ada masalah.
Tak ada masalah. Apa nak gaduh tuan-tuan? Ini benda sunat tuan-tuan boleh berlaku. Dan dua-dua ada hadis. Dua-dua ada hadis. Baik, lepas tu kita sujud tadi, kita dah bincangkan semalam tentang 7 anggota sujud. 7 anggota sujud ni tuan-tuan bukan wajib. Bukanlah maknanya rukun, tetapi ini nak menyempurnakan. Kita bincang sempurna. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kata kalaulah ada yang tak sentuh sangat pun taklah batal. Tak batal tapi tak sempurna lah. Ini disebutkan dalam kitab Munil Muhtaj. Walau bagaimanapun mazhab Syafi'i berikan lebih partikular kepada dahi. Sebab itulah kalau dahi ini tertutup dengan topi, dengan pakaian kita, sebahagian ulama Syafi'i kata boleh batal solat. Maka kita nak sempurna tuan-tuan, kita tak nak 50-50 tuan-tuan, kita tak nak cukup makannya, maka jauhkan diri kita daripada tertutup dahi. Tapi bagaimana kalau tertutup dengan sebab rambut kita? Rambut ni ada perkara lain pula. Kalau rambut kita meleleh-leleh panjang itu kan, masa kita nak rukuk jangan angkat, jangan angkat. Masa nak sujud jangan angkat. Sebab apa? Sebab Nabi pernah larang, la akufu sya'ran wala thauban, jangan kamu angkat. Sebab bila angkat tu dia ada tanda keegoan. Kalau pada zaman Nabi khususnya disebutkan dia tak nak rambut dia kena tanah kotor nanti, biarkan. Kalau tak nak biar, gunting tuan-tuan. Gunting saja atau pakai kopiah. Jadi Nabi SAW pernah melarang juga orang ikat rambut. Ikat. So ikat rambut belakang ni, ikat. Ada orang diikat kan? Jangan. Sebab Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah nampak ada seorang lelaki diikat rambut, dia buat tocang ke buat gini kan supaya dia mudah solat. Tengah-tengah solat Umar pergi kat belakang, dia buka. Maka orang ni, sahabat ni berkata, malaka wa sya'ri, lepas solat lah. Malaka wa sya'ri, apa kau buat dengan rambut aku? Maka dia kata, aku pernah dengar Nabi bercakap, orang yang solat rambutnya terikat, maka solatnya terikat. Bagi perempuan exception, bagi lelaki kita nak cerita. Bagi perempuan memang nikahlah rambut panjang kan. Jadi bagi lelaki. Ya, ini sama saja. Baik, jadi rukuk dengan sujud ni dalam mazhab lain semua sama, lelaki perempuan. Tapi dalam mazhab Syafi'i perempuan lain sikit. Iaitulah dia pun rapatkan perut dia dengan peha dia, kemudian supaya punggung dia masa dia sujud tu tak tinggi sangat. Tapi itu sebenarnya kalau dia solat di tempat yang orang lelaki boleh lalu lalang lah. Tapi kalau dia solat dekat rumah dia, solat dekat tempat tertutup, sebenarnya tidak ada masalah untuk dia buat sama dengan macam solat lelaki. Kemudian sujud ni tuan-tuan, dahi kena tekankan ke atas tempat sujud. Kemudian tangan kita disebutkan dalam hadis yang telah pun saya masukkan secara mudah dan ringkas ini dalam ini, iaitulah thumma sajada wa wada'a wajhahu baina kaifai, iaitulah Nabi sujud dalam keadaan telapak tangan ni, kepala ni berada di atas dua telapak tangan. Dua telapak tangan ini macam itulah. Begitu keadaan sujud. Kemudian ini kita buka, ini semua telah pun kita tahu. Kemudian kita banyakkan doa. Jadi masa sujud ni doa paling makbul, dan oleh kerana kita pun dah sampai ke waktu yang terakhir, kita pun terpaksa berdoa tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan cuba sambung besok. Kita sama-sama menamatkannya dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan kesempurnaan dalam solat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur, dan menjadikanlah kami seorang hamba yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan ilmu kami agar ibadah kami menjadi ibadah yang diredai oleh-Mu dan jauh daripada kecacatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dan minat dan semangat untuk terus mempelajari, membaca ilmu-ilmu yang berkait dengan agama-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan sesi kita pada hari ini yang ada. Semoga kita dapat memahami bahawa sesi ini hanyalah kunci untuk kita faham-faham bahawa kita kena tambah ilmu kita. Dapatkanlah ustaz, dapatkanlah buku, bacalah, peruntukkan waktu sebelum datangnya ajal kita tuan-tuan dan puan-puan dan rahmat Allah. Semoga kita bertemu esok. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا